Shalom, hai jemaat Tuhan, salam damai dan salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang ke ibadah raya online di UMC Bahasa. Bagi yang pertama kali mengikuti ibadah raya online kita pada hari ini, kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda semua. Saudara dan saudari dan jemaat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, saya berdoa dan berharap Anda tetap berada di dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan, Bapa yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Bapa, kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena kemurahan-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan, ke atas hidup kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah raya kami ya Bapa. Bapa, kami memohon campur tangan-Mu, kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sepanjang ibadah kami berlangsung ya Bapa. Bapa, buka pikiran kami, buka hati dan jiwa kami ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang akan menjadi hidup dan nyata di dalam kehidupan seharian kami ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan atas kesempatan kami ya Tuhan untuk mendengar dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengangkat setiap doa dan pengharapan dan pujian kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. antara kami semua, oh Yesus.
bergandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu tenang, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, mendalamkan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu tenang, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi
hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tidak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Indahnya sana dalam luas kasih-Mu. Oh Yesus, betapa indahnya. Jemaat Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat kita pada minggu ini. Perkara doa kita yang pertama adalah khususnya untuk negara Malaysia, tentang pembukaan kembali gereja-gereja di Malaysia. Dan perkara doa kita yang kedua adalah kita berdoa untuk dunia yang penuh dengan krisis. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan ke atas kasih-Mu ya Tuhan, ke atas kemurahan-Mu ya Tuhan, ke atas negara Malaysia ya Bapa. Bapa, pada bulan ini ya Tuhan, akan banyak gereja kembali beroperasi ya Tuhan. Banyak gereja akan kembali membuka pintu mereka ya Tuhan untuk para jemaat beribadah ya Bapa. Bapa, ajar ya Tuhan setiap jemaah Tuhan ya Tuhan untuk terus mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia ya Bapa. Bapa, dimanapun kami beribadah ya Tuhan, kiranya kami terus mengekalkan keselamatan kami ya Tuhan, terus menjaga jarak kami ya Bapa. Dan untuk ketua dan semua pemimpin gereja ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat kepada mereka ya Bapa. Engkau memberi dan campur tangan ya Tuhan ke atas di mana di saat mereka melakukan proses pembukaan kembali gereja-gereja ini ya Bapa. Bapa, kami tahu ya Tuhan adanya campur tangan-Mu ya Tuhan, adanya Engkau berserta setiap pemimpin gereja ya Tuhan. Mereka dapat melakukannya sesuai dengan kebijaksanaan daripada surgawi-Mu ya Bapa. Dan seterusnya Bapa, kami ingin berdoa untuk negara-negara yang sedang mengalami krisis ya Tuhan pada tahun ini ya Bapa.
Bapa, ramai orang ya Tuhan sedang menderita ya Bapa, baik secara fisikal, baik secara mental, mereka ekonomi, mereka dan sosial mereka ya Bapa. Bahkan ada yang dalam kesehatan mereka ya Tuhan, dan sehingga ada terjadinya juga perpecahan bangsa-bangsa ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa ya Tuhan, memohon campur tangan-Mu ya Tuhan, akan terjadinya pemulihan ya Tuhan, ke atas negara-negara yang sedang mengalami krisis ya Tuhan. Baik begitu juga untuk individu-individu yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan ya Tuhan, untuk meneruskan kehidupan mereka ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami memohon ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Engkau mencukupkan mereka ya Tuhan dalam keperluan mereka ya Bapa. Karena ya Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu. Engkau sumber kecukupan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, begitu juga untuk bangsa-bangsa yang sudah berpecah ya Bapa, kami memohon ya Tuhan, Engkau melembutkan setiap hati individu ya Tuhan, setiap hati mereka ya Bapa untuk kembali bersatu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon ya Tuhan, kiranya sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, mereka akan kembali kepada-Mu ya Bapa. Mereka akan mencari wajah-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, saya berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-Mu ya Tuhan yang telah mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka ya Tuhan akan tetap terus teguh di dalam iman mereka ya Tuhan, dan tidak akan tergoyahkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menganggap setiap doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Shalom teman-teman gereja DUMC Bahasa Malaysia. Salam berkat di dalam nama Yesus Kristus saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi di dalam kita merayakan ibadah secara online. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Harapan kita ialah di dalam masa yang terdekat kita dapat bertemu secara bersemuka. God is good all the time. All the time, God is good. Amin teman-teman sekalian. Hari ini perkongsian saya adalah di dalam Waymaker Series bahagian keempat. Bahagian pertama kita memberikan tumpuan kepada bagaimana murid-murid Yesus mengatasi krisis. Bahagian kedua kita memberikan tumpuan kepada bagaimana Yusuf mengharungi rintangan hidup dan menjadikannya sebagai batu loncatan kepada kejayaan. Bahagian ketiga kita memberikan tumpuan kepada Nehemiah. Bagaimana dia mengatasi kelemahan semangat. Dan hari ini, bahagian keempat, kita akan melihat bagaimana Nuh berpegang kepada visi Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana mempraktikkan ketekunan kita kepada panggilan Tuhan. Yang apabila orang lain tidak memahami atau tidak mengerti panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami minta penyertaan Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, kami minta Roh Kudus-Mu mengajar kami, mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, kita semua mempunyai visi dan panggilan Tuhan yang unik. Setiap daripada kita mempunyai tugasan dan panggilan Tuhan yang istimewa sementara kita di dunia yang sekarang ini. Tuhan menggunakan Nuh untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Apabila Tuhan memberikan kita visi dan tujuan hidup, kebiasaannya banyak orang tidak memahaminya. Lebih besar visi yang diberikan Tuhan kepada kita, lebih besar tantangan dan masalah yang akan kita hadapi. Mungkin inilah situasi yang saudara-saudari hadapi hari ini. Kita mungkin sudah tahu apakah visi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi tidak ada banyak orang yang memahami atau bersimpati dengan kita. Hari ini izinkan saya memberikan fokus kepada bagaimana Nuh mengendalikan pembinaan bahtera yang begitu besar yang belum pernah dilakukan di dalam sejarah pada ketika itu. Nah, Nuh berpegang kepada visi Allah. Konteksnya ialah manusia menjadi semakin ramai dan penuh dengan kedurjanaan. Mereka tidak akan mengerti atau memahami Nuh. Mereka tidak mempercayai. Yang pertamanya, banjir besar akan berlaku kerana hujan tidak pernah turun ke bumi pada ketika itu. Mereka juga tidak mempercayai. Yang keduanya, Nuh mampu membina satu bahtera yang begitu besar. Yang ketiganya, mereka tidak mempercayai bahawa dunia akan berakhir. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan melihat kejahatan manusia begitu besar di bumi dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kejahatan. Maka menyesallah Allah kerana Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu mendukakan hatinya. Dan Tuhan akan menghapuskan manusia dan juga haiwan termasuk haiwan yang melata dan burung-burung di udara dan sebagainya. Tetapi ada seorang yang mendapat rahmat di mata Tuhan, yang seorang yang benar, seorang yang tidak tercela, seorang yang akrab dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, yaitu Nuh. Nuh berserta dengan istri, anak-anak dan istri mereka akan diselamatkan. Maksudnya saudara-saudari, kita semua adalah dari keluarga yang sama. Kita semua adalah bersanak saudara. Amin teman-teman sekalian. Nah saudara-saudari, untuk Nuh mencapai tujuan hidupnya, untuk Nuh merealisasikan visi yang Tuhan letakkan ke dalam hatinya, dan untuk Nuh melakukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, Nuh menghadapi 4 cabaran hidup. Dan hari ini sama-sama kita akan mempelajari bagaimana Nuh dapat terus berpegang kepada visi Tuhan. Dan dengan itu, kita boleh praktikkan ke dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Bagaimana untuk terus berpegang kepada visi yang diberikan Tuhan kepada kita, walaupun orang lain tidak mengerti atau memahami kita. Langkah yang pertama ialah kita berani hidup berbeza dengan kekuatan Tuhan. Gangguan pemikiran budaya dunia mungkin akan menjadi batu halangan kita, yang mungkin akan membazirkan masa kita, tenaga kita, uang kita dan sebagainya. Untuk mengatasi rintangan ini, kita harus berani hidup berbeza.
We need to live differently. Ada satu lagu sekolah minggu dari Indonesia yang amat saya gemari, yaitu lagu Berani Tampil Beda. Bunyinya begini. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Walaupun ini adalah lagu sekolah minggu saudara-saudari, tetapi sangat powerful. Amin teman-teman sekalian. Ini penting. Jikalau kita tidak settle isu ini, yaitu berani hidup berbeza, kita tidak akan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kejadian 6:9, inilah riwayat Noh. Dalam kalangan yang sezaman dengannya, Noh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Nah saudara-saudari, Noh adalah orang yang di kalangan sezaman dengannya, yang hidup berbeza, seorang yang benar dan tidak tercela. Jikalau kita ingin melakukan sesuatu yang signifikan, sesuatu yang bermakna ataupun sesuatu yang berarti dengan hidup kita, ia haruslah dilakukan meskipun di dalam budaya dunia dan bukan kerananya. If we want to do something significant, it has to be in spite of culture and not because of it. Maksudnya kita harus berani hidup berbeza dari budaya sekarang, selaras dengan firman Tuhan. Pemikiran budaya dunia akan mengganggu panggilan kita di dalam hidup saudara-saudari. Mengapa? Contohnya, keseronokan ataupun pleasure. Budaya dunia adalah penuh dengan keseronokan, living for fun, entertainment, penghiburan dan sebagainya. Harta kekayaan pula, budaya dunia melihat kejayaan seseorang dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Popularity, budaya dunia selalu memikirkan apa yang orang lain fikirkan tentang diri mereka. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh fokus untuk menjadi popular dan pada masa yang sama memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Wang pula, dunia mengajar kita bahawa tujuan utama manusia ialah untuk menjadi kaya dan mengumpulkan harta benda. Mencari wang tidak salah saudara-saudari, tetapi cinta kita kepada wang adalah punca segala kejahatan. Kita tidak boleh menjadi hamba kepada Tuhan pada masa yang sama menjadi hamba kepada wang. Apa yang pertama? Itulah Tuhan kita. Amin teman-teman sekalian. Kejadian 6:11-12. Pada ketika itu, bumi sudah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi kerana kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Jadi saudara-saudari, apakah budaya dunia kita yang sekarang ini menuju ke arah kebencian atau kasih? Apakah ia menuju ke arah keganasan atau kedamaian? Apakah dunia yang sekarang ini menuju ke arah kekasaran atau kelemah lembutan? Yesus mengatakan di dalam Lukas 17:26, sebagaimana yang berlaku pada zaman Noh, demikianlah kelak pada zaman Anak Manusia. Wow, kita tidak tahu bila Tuhan akan datang kembali, tetapi kita akan tahu musimnya. Inilah hala tuju budaya yang sekarang ini, kebencian, keganasan, kekasaran, kehancuran, kedosaan dan sebagainya. Kan saudara-saudari? Kejadian 6:8, tetapi Noh mendapat rahmat di mata Tuhan. Mengapa Noh mendapat rahmat di mata Tuhan saudara-saudari? Kerana dia hidup berbeza dari orang sezaman dia pada ketika itu. Dia tidak mengikut budaya masyarakat. Dia adalah seorang yang counter culture. Dia tidak risau sama ada dia seorang yang selaras dengan budaya dunia ataupun tidak. Dia tidak mengikut tren terkini. Dia berani hidup berbeza. Saudara-saudari, we can only make a difference by being different, right?
Kita hanya boleh melakukan perubahan dengan menjadi seorang yang berbeza. Izinkan saya tanyakan soalan pribadi. Apakah kita mahu menjadi ejen perubahan dunia ini? Apakah kita mahu menjadi ejen perubahan keluarga kita? Apakah kita mahu menjadi ejen perubahan komuniti kita, sekolah kita, tempat pekerjaan kita? Jikalau jawapan ialah ya, kita harus berani hidup berbeza. Dare to be different. Kita tidak boleh menjadi ejen perubahan kecuali jikalau kita menjadi seperti Nuh. Amin, teman-teman sekalian. Saudara-saudari, Nuh hidup berbeza. Great people never follow the crowd. Orang yang hebat tidak sekali-kali akan mengikut orang ramai. Mereka mengambil jalan yang jarang diambil masyarakat jelata. Hero-hero dewan kemasyhuran orang beriman, Ibrani 11, seperti Abraham, Musa, Sarah, Ishak, Yoshua, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Daud, Samuel, murid-murid Yesus, Stefanus, Paulus dan sebagainya. Semuanya mereka hidup berbeza daripada orang sezaman mereka. Saudara-saudari, hari ini Tuhan mahu mengingatkan kita untuk berani hidup berbeza dan terus berpegang kepada visi Tuhan. Jikalau kita dipanggil untuk menjadi seorang misionari, kita berani hidup berbeza daripada hanya hidup mencari kekayaan. Jikalau kita dipanggil menjadi tent maker, kita berani hidup berbeza dengan menjadi misionari dan bekerja pada masa yang sama. Jikalau kita dipanggil menjadi CG leader, kita berani hidup berbeza dengan menjadi gembala kepada CG member kita. Jikalau kita dipanggil melayani di marketplace, kita berani hidup berbeza dengan menjadikan marketplace sebagai ladang misi. God is our way maker. Dia akan membuka jalan untuk kita hidup berbeza daripada orang lain. Yesus mengatakan bahawa dia datang untuk memberikan kita hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan yang hidupnya suci dan kudus di dalam Kristus. Amin, teman-teman sekalian. Langkah praktikal yang kedua ialah kita mendengar suara Tuhan dan bukan suara yang meragukan. Suara keraguan akan menghalang kita dan suara ini datangnya daripada mereka yang kebiasaannya dekat dengan kita. Bayangkan saudara-saudari, jikalau kita adalah Nuh, dan apabila Tuhan datang kepada kita dan menyatakan yang Tuhan akan memusnahkan dunia dengan banjir, yang Tuhan mahu reset dunia dengan kehidupan kita, yang Tuhan mahu kita membina bahtera yang begitu besar, apakah respon kita? Saudara-saudari, suara keraguan akan datang dari pelbagai tempat di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita telah menerima panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi mungkin menghadapi tentangan daripada orang lain. Mungkin ibu bapa kita, mungkin boyfriend atau girlfriend kita, mungkin rakan sepekerjaan kita, kawan rapat kita sendiri, atau dari orang lain, kompetitor kita dan sebagainya. Alkitab mengatakan di dalam buku Wahyu, iblis adalah penuduh kita dan menuduh kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Dan dia akan menumpulkan keberkesanan pelayanan kita dengan kata-kata negatif. Dia sentiasa menggunakan orang lain untuk mencapai kehendaknya. Dia akan mengatakan bahawa saudara adalah orang yang tidak berguna, bahawa saudari adalah lemah dan tidak boleh melakukannya. You are no good. Kita harus ingat bahawa iblis mengutuk, Tuhan membangun. Amin, teman-teman sekalian. Di dalam kita melakukan visi Tuhan, kita akan sering bertemu dengan apa yang saya katakan dream busters. Maksud saya orang yang menghancurkan mimpi. Saya percaya Nuh menghadapi banyak cabaran. Mungkin orang ramai pada ketika itu memperkecilkan usaha Nuh. Mereka mempersindirkan, mengeji, mengejek, memperlekehkan, mempersendakan, mentertawakan Nuh dan sebagainya. Bayangkan saudara-saudari, Nuh tidak dapat menunjukkan kejayaannya. Bulan demi bulan, tidak ada hujan. Tahun demi tahun, tidak ada hujan. Puluhan tahun demi puluhan tahun, tidak ada hujan. Apakah akan menjadi respon kita jikalau kita adalah Nuh? Boleh saya cadangkan dua perkara yang boleh kita lakukan untuk mendengar suara Tuhan dan bukan suara negatif iblis atau suara orang lain. Saudara-saudari, pertamanya untuk mendengar suara Tuhan ialah kita harus berdoa. Alkitab mengatakan bahawa Nuh mendengar suara Tuhan. Nuh mempunyai perhubungan intim dengan Tuhan. Kejadian 6:9 menyatakan bahawa Nuh hidup akrab dengan Tuhan. Maksudnya dia sentiasa berdoa kepada Tuhan.
berhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus menjadi teladan kita di dalam doa, saudara-saudari. Doa adalah sentral ataupun pusat kepada kehidupan Yesus. Alkitab menyatakan berulang kali bahawa Yesus berdoa lebih kurang 35 kali. Dan Yesus berundur mengasingkan diri untuk berdoa sebanyak 23 kali dan sebagainya. Ini adalah corak utama kehidupan Yesus. Yesus selalu bangun awal pagi dan bersendirian berdoa. Yesus pergi ke gunung dan terus bersemalaman berdoa kepada Tuhan. Dan keesokan paginya dia memilih 12 muridnya. Selepas Yesus melakukan pelayanan penyembuhan dan mukjizat, daripada dia berbangga dengan kejayaannya, Yesus mengundur dan mengasingkan diri untuk berdoa. Lihat saudara-saudari, selepas Yesus memberikan makan kepada 5,000 orang, dia berdoa. Apabila orang ramai menjadikannya raja, dia beredar ke bukit seorang diri untuk berdoa. Selepas Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Di Taman Getsemani, dia berdoa. Di atas salib, dia berdoa. Dan sampai hari ini, Yesus tidak berhenti-henti berdoa untuk kita. Ibrani 7:25. Oleh itu, dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melaluinya, kerana dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Wow, Yesus tidak berhenti-henti berdoa syafaat untuk kita. Yesus menunjukkan teladan untuk kita. Dan jikalau kita mahu mendengar suara Tuhan, kita harus intim dan rapat dengan Tuhan melalui doa. Masa kita bersama dengan Tuhan adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Keduanya, untuk kita mendengar suara Tuhan, kita harus berjalan dengan Tuhan. Walk with God. Apabila kita melakukan ini, ia akan menyatakan 3 perkara. Pertama ialah mengenai affiliation ataupun perhubungan. Maksudnya kita tidak malu mengaitkan diri kita dengan Tuhan. Kita tidak sipu-sipu berjalan dengan Yesus. Kita tidak segan mengaku bahawa kita adalah seorang Kristian. Kita tidak takut kepada penganiayaan dan penderitaan kerana Yesus. Keduanya, apabila kita berjalan dengan Tuhan, ia adalah mengenai dengan permuafakatan. Di dalam Amos 3:3, adakah 2 orang akan berjalan bersama-sama sekiranya mereka belum bermuafakat? Kita tidak boleh berjalan dengan Tuhan jikalau kita tidak bermuafakat dengan Tuhan. Maksudnya kita setuju dengan Tuhan. Kita setuju dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita setuju dan melakukan firman Tuhan. Ketiganya, apabila kita berjalan dengan Tuhan, ia adalah mengenai dengan alignment ataupun penjajaran. Di dalam perkataan lain, kita berjalan di dalam satu frekuensi, satu nada dengan Tuhan. Sama hala tuju, sama kelajuan. Kita tidak boleh berjalan lebih laju daripada Tuhan atau lebih perlahan. Kita berjalan menjajar bersama dengan Tuhan, serentak dengan Tuhan. Jikalau kita berjalan serentak dengan Tuhan, kita akan berjalan di luar rentak dengan dunia. Kerana rentak Tuhan adalah berbeza dengan rentak dunia. Amin, teman-teman sekalian. Yeremia 17:9. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? Alkitab mengatakan bahawa hati kita licik. Kita menipu diri kita lebih daripada kita menipu orang lain. Apa yang penting ialah kita mengingatkan diri kita dengan janji-janji firman Tuhan. Kita tidak berpegang kepada emosi kita. Kita tidak berpegang kepada apa yang diberitakan oleh orang lain ataupun suara hati kita sendiri pun. Tetapi kita berpegang kepada janji-janji firman Tuhan dengan iman. Jadi saudara-saudari, apakah kita mahu mendengar suara Tuhan atau kita mahu mendengar suara keraguan dari orang lain atau suara diri kita sendiri pun? No, mendengar suara Tuhan lebih daripada mendengar keraguan suara-suara yang lain. Inilah revolusi kontra budaya yang saya katakan. Kita berani menjadi berbeza. Kita berani mendengar suara Tuhan daripada mendengar pemikiran budaya dunia. Kita berani mendengar visi Tuhan daripada mendengar suara keraguan orang lain. Jadi saudara-saudari, jikalau kita mendengar suara Tuhan dengan 2 langkah yang baru dicadangkan,
Kita tidak akan takut kepada penolakan. Kita tidak akan takut kepada komen orang lain. Kita tidak akan takut kepada penyingkiran. Kita tidak akan takut kepada kritikan, celaan, keancaman orang lain. Kita tidak menyerah kalah. Kita tidak jemu berbuat baik. Kita tidak kecil hati. Kita tidak putus asa. Kita tidak lemah semangat. Tetapi kita terus berpegang kepada panggilan dan visi Tuhan melalui Kristus yang memberikan kita kekuatan. Amin, teman-teman sekalian. Keyakinan kita bukanlah di dalam diri kita, tetapi keyakinan kita adalah kepada Yesus Kristus. Dialah gembala kita. Kita sebagai domba-domba Yesus mendengar suaranya. Yesus mengenal kita dan kita mengenal Dia. God is our waymaker. When God gives us the vision, He will give us the provision. Apabila Tuhan memberikan kita visi, Dia akan memberikan kita isi-isinya. Dan jikalau Tuhan memihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Inilah keyakinan kita. Amin, teman-teman sekalian. Kita masuk ke dalam langkah praktikal yang ketiga. Ini adalah satu-satunya cara untuk kita berlari sampai ke garis penghabisan. Jikalau kita mahu memenuhi visi dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, inilah yang harus kita lakukan seperti Noh. Langkah praktikal yang ketiga, kita melakukan setepatnya arahan Tuhan. Noh bukan sahaja mendengar suara Tuhan, tetapi melakukannya setepatnya atau selengkapnya. Ada juga masanya kita menghadapi godaan untuk memilih jalan yang lain, yang kelihatannya lebih senang, lebih lebar dan lebih pendek. Tetapi adalah jalan yang salah. Amin, teman-teman sekalian. Kita harus melakukan setepatnya perintah Allah. Apa yang Tuhan pesankan, itulah yang kita lakukan. Ibrani 11:7. Melalui iman, Noh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang belum dilihat telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Noh telah menyediakan bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan demikian, dia telah menghukum dunia dan mewarisi perbenaran menurut iman. Saudara-saudari, Noh bertindak dan menyediakan bahtera setepatnya. Dengar di sini, saudara, bukan sahaja kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita melakukan exactly setepatnya perintah Tuhan. Kita lakukan dengan teliti apa yang Tuhan mahu kita lakukan, bagaimana yang Tuhan mahu kita lakukan, bila yang Tuhan mahu kita lakukan, mana yang Tuhan mahu kita lakukan, dan kepada siapa yang Tuhan mahu kita lakukan. Amin, teman-teman sekalian. Di dalam Kejadian 6:14-22, Tuhan memberikan Nuh arahan. Bahtera harus dibuat dengan kayu sipres. Bilik-bilik di dalam bahtera mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalam. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Lubang cahaya harus dibuat dan semua binaan mesti ada ruang sehasta dan bahagian tertinggi bahtera. Pintu bahtera dipasangkan pada rusuknya. Bahtera dibuat bertingkat bawah, tengah dan atas. Sepasang burung, haiwan dan segala binatang melata mesti dibawa masuk ke dalam bahtera. Segala bahan yang dapat dimakan harus dikumpulkan dan disimpannya dan sebagainya. Kejadian 6:22. Maka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, sebegitulah yang dilakukan oleh Noh. Saudara-saudari, Noh melakukan setepat arahan Allah. Partial disobedience is disobedience. Ketidaktaatan yang separuh adalah ketidaktaatan. Kan saudara-saudari, keingkaran yang separuh adalah keingkaran. Amin, teman-teman sekalian. Setiap arahan dilakukan oleh Noh. Dia tidak terlepas satu langkah pun. Ada kalanya kita akan tertarik untuk melakukan shortcut, iaitu kita memilih jalan pendek. Kita tertarik untuk memilih jalan yang senang ataupun jalan yang lebar. Ada juga kalanya kita fikirkan bahawa cara kita adalah lebih cepat daripada cara Tuhan. Kita tidak boleh berlari dari prinsip semai tuai, saudara-saudari. Kita tidak boleh mendapat instant success, tetapi kita harus hidup seperti Noh, secara konsisten mengikut arahan dan perintah Tuhan dan melakukannya dengan teliti. Kejadian 7:5. Lalu Noh melaksanakan segala-galanya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak semestinya kita harus
memahami semua perintah Tuhan sepenuhnya sebelum kita melakukan arahan dan perintah Allah dengan setia. Amin teman-teman sekalian. Tuhan mahu mengingatkan kita untuk merefleksi apakah adanya jalan pendek yang telah kita lakukan. Mungkin kita akan tertarik untuk melakukan jalan pendek moral. Tuhan mahu kita menjadi happy contohnya. Mungkin kita tertarik untuk menjalankan jalan pendek etika. Kita katakan bahawa semua orang menipu di tempat kerja. Apakah salahnya saya melakukan yang sama? Mungkin kita tertarik untuk melakukan jalan pendek keuangan. Kita tidak jujur dengan keuangan kita. Kita tidak memberikan persepuluhan dan sebagainya. Mungkin kita mahu mengambil jalan pendek perhubungan. Kita register perkahwinan kita sebelum dikahwinkan di hadapan Tuhan. Jikalau ini yang telah kita lakukan, jangan kita kecil hati. Hari ini kita mulakan yang baru. Kita semaikan benih yang baru. Supaya satu hari nanti kita akan menuai yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara-saudari. Yohanes 8:31-32. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu." Saudara-saudari, hari ini Tuhan mahu mengingatkan kita untuk melakukan perintah Allah selengkapnya. Jikalau kita adalah murid Yesus yang sejati, kita adalah pelaku firman Tuhan. Kita akan hidup berbeza dan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kita. Amin teman-teman sekalian. Langkah praktikal yang keempat yang boleh kita lakukan ialah kita tetap beriman kepada Tuhan. Nuh mengambil masa yang berpuluhan tahun untuk menyelesaikan tugasnya. Alkitab mengatakan daripada visi yang diberikan Tuhan sehingga Tuhan menutup pintu bahtera, ia mengambil masa 120 tahun. Bayangkan saudara, lebih-lebih lagi tidak ada orang yang mengerti dan memahami apa yang Nuh lakukan. Lebih-lebih lagi orang mengutuk, memperlekehkan, memandang rendah, mempersindirkan, mencemuh apa yang Nuh lakukan. Apakah saudara mampu menahan tentangan sebegini seperti Nuh? Salah satu sebab utama mengapa ramai orang menyalah kalah kerana mereka give up terlalu cepat. Kita tidak akan berjaya melakukan visi dan panggilan Tuhan jikalau kita menyerah kalah. Kita harus mempunyai pemikiran jarak jauh, long haul, bukan dengan pemikiran jarak pendek. Amin saudara-saudari. Dunia mengajar kita untuk memikirkan perkara yang sekarang dan sementara, tetapi Alkitab mengajar kita untuk melihat kepada yang berkekalan, eternity. Jemaat-jemaat yang dikasihi sekalian, izinkan saya katakan bahawa segala sesuatu akan mengambil masa lebih panjang daripada apa yang kita fikirkan. Apabila kita melihat Nuh, kita akan dapat melihat ketetapan, kegigihan, kecekalan, ketabahan dan keazamannya kerana imannya kepada Tuhan. Ibrani 11:7. Melalui iman, Nuh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang belum dilihat telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah menyediakan bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan demikian, dia telah menghukum dunia dan mewarisi perbenaran menurut iman. Wow, dengan iman, Nuh bertindak melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudari, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Nuh tidak dapat melihat banjir besar. Nuh tidak dapat melihat haiwan masuk ke dalam bahtera. Nuh tidak dapat melihat bentuk akhir bahtera yang dibinanya. Nuh tidak dapat melihat pengakhirannya. Sama juga dengan kehidupan kita, saudara-saudari. Kita tidak akan dapat melihat destiny kehidupan kita yang disediakan Tuhan untuk kita dengan jelas. Kita tidak dapat melihat penghabisannya. Kita tidak tahu ke mana arah kapal kita yang akan Tuhan kemudikan. 10 tahun daripada sekarang, 20 tahun daripada sekarang, 30 tahun daripada sekarang. Apa yang perlu kita lakukan ialah menjalankan kapal kita. Kapal yang berlabuh di pelabuhan tidak dapat dikemudikan. Tetapi kapal yang mula bergeraklah yang akan dapat dikemudikan Tuhan. Amin teman-teman sekalian. Yang lain kita serahkan kepada Tuhan. Inilah iman. Saudara-saudari sekalian, mungkin hari ini kita menghadapi perkara yang sama dengan Nuh. Apakah kita mahu menyerah kalah? Atau apakah kita mahu terus beriman kepada Tuhan? Selama 43,800 hari, Nuh mempunyai satu tujuan. Saya percaya
Ada harinya Nuh tidak mahu pergi kerja. Ada harinya Nuh merasakan dia hanya mahu terus tidur di atas katil. Nuh melakukan pembinaan bahtera dengan iman dan bukan perasaan. Galatia 6:9. Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak putus asa. Saudara-saudari, jangan kita give up, jangan kita jemu, jangan kita mengalah, jangan kita putus asa, jangan kita bertekuk lutut, jangan kita mengundur diri. Di dalam kita menyemai yang baik, kerana satu hari nanti kita akan menuai hasilnya menurut musim yang ditentukan Tuhan. Amin, teman-teman sekalian. Setiap mukjizat yang Yesus lakukan ada berkaitannya dengan iman orang yang menerimanya. Hamba kepada seorang ketua tentera disembuhkan kerana iman. Orang lumpuh disembuhkan kerana iman. Wanita yang telah menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan kerana iman. 2 orang buta disembuhkan kerana iman. Anak lelaki yang kerasukan iblis disembuhkan kerana iman. 10 orang berpenyakit kusta disembuhkan kerana iman, saudara-saudari. Iman akan menggerakkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan mahu kita tetap beriman kepada Tuhan di dalam kita memenuhi visi dan panggilan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi sekalian, kita sudah sampai ke akhir khotbah saya pada hari ini. Tuhan mahu mengingatkan kita di dalam siri Waymaker series bahagian yang keempat ini, untuk kita terus berpegang kepada visi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus berani hidup berbeza. Kita harus mendengar suara Tuhan dengan berdoa dan berjalan dengan Tuhan. Kita harus melakukan selengkapnya arahan Tuhan. Kita harus tetapkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi tahukah saudara-saudari bahawa bahtera adalah simbol penyelamatan Kristus? Seperti Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari kemusnahan, kita juga diselamatkan dari kemusnahan dan kasih karunia Yesus Kristus. Lihat di sini saudara-saudari, kebanyakan kalinya kita menonton movie Nabi Nuh, kita akan melihat Nuh yang menolak tutup pintu bahtera, atau kadang-kadang Nuh dan keluarganya yang menolak tutup pintu bahtera. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 7:16, semua yang masuk ke dalam bahtera itu ialah jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu setelah Nuh masuk. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera setelah Nuh masuk. Yohanes 10:9a, akulah pintu, sesiapa yang masuk melaluiku akan diselamatkan. Yesus adalah pintu dan kita yang masuk melalui Yesus akan diselamatkan, saudara-saudari. Bagaimana Nuh diselamatkan? Melalui iman. Sama juga dengan kita. Bagaimana kita diselamatkan? Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kejadian 6:8, tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Inilah yang pertama kalinya rahmat Tuhan ataupun grace dinyatakan di dalam Alkitab. Tuhan membawa Nuh keluar daripada dunia yang hancur ke dalam bahtera keselamatan. Tuhan membawa orang Israel dari penghambaan untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan membawa kita keluar daripada kegelapan untuk membawa kita masuk ke dalam cahaya keterangan di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan hari ini hanyalah dengan menerima kasih karunia Tuhan. By the way, Nuh maksudnya rehat, saudara-saudari. Dan di dalam rehat kita menemui rahmat dan kasih karunia Tuhan. Amin. Hari ini jikalau kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat, inilah harinya bahawa kita mahu diselamatkan melalui iman kita kepada Yesus. Kita tidak layak, saudara-saudari. Kita tidak dapat mencapai kekudusan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita hanya menerima rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, God's grace. Jikalau ini adalah keinginan saudara-saudari, izinkan saya menjemput saudara-saudari type emoji angkat tangan di ruang komen untuk menyatakan bahawa kita sedia menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebelum saya mendoakan doa berkat, izinkan saya bacakan firman Tuhan Mazmur 47b dan Mazmur 54, terjemahan baru Indonesia. Mazmur 47b, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan.
Mazmur 54, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saya akan mainkan lagu yang diciptakan oleh anak muda orang asli dari Gua Musang dengan menggunakan ayat dari Mazmur 47b dan Mazmur 54 ini. Sekumpulan anak muda yang pertama kali saya bertemu dengan mereka adalah mereka yang tidak ada tujuan di dalam hidup mereka. Tetapi sekarang mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Tuhan menggunakan mereka dengan luar biasa sekali, saudara-saudari. Tuhan telah memanggil mereka untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan di perkampungan mereka. Walaupun mereka menghadapi banyak cabaran, mereka tetap berpegang kepada visi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mari kita sama-sama mendengar lagu mereka. Semoga lagu ini memberkati dan melayani saudara-saudari semua. Cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Setiap kali saya mendengar lagu ini, saya secara pribadi sangat diberkati. Dan kita sudah sampai ke akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, doa penutup. Tuhan, sesungguhnya kami akan menghadapi banyak cabaran di dalam hidup kami. Biarlah pada pagi ini
kami akan terus berpegang kepada visi dan panggilan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami hidup dengan berani untuk hidup berbeza dengan kekuatan Tuhan, supaya kami mendengar suara Tuhan dengan berdoa dan berjalan dengan Tuhan, supaya kami melakukan setepat arahan Tuhan, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami pada hari ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Marilah kita terima berkat Tuhan. Jadi pulangan dengan berkat Tuhan seperti yang tertulis di dalam Bilangan 6:24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan saya doakan semua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan